Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka majlis dengan ummah kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, sekejap kita tunggu. Okey, alhamdulillah. Untuk malam ni kita sambung lagi siri kuliah kita. Okey. Kita sambung lagi siri kuliah kita untuk modul bagi peserta yang tertinggal, insya-Allah. So malam ni kita akan sambung untuk modul yang ketiga, di mana tajuk dia sihir dan perawatannya menurut Al-Quran dan Sunnah. Boleh komen sikit? Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Semua boleh dengar dengan jelas? Boleh komen sikit? Okay, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, insyaAllah saya akan memberi penerangan penjelasan tentang modul ketiga, sihir dan perawatannya. Cuma seperti yang saya maklumkan sebelum ni, bila kita buat kelas online secara ganti, kita akan sedikit speed forward lah, move forward sikit. Dan kita juga akan skip bahagian praktikal dan sebagainya, tasmek dan sebagainya. Okay, so dalam kandungan siri kuliah ketiga ni kita akan kuliah ketiga, kuliah kedua dia agak boring sikit sebab dia lebih kepada teori, teori, dalil-dalil, penjelasan dalil-dalil Al-Quran yang perlu kita pegang. Okay. So ayat mana yang menerangkan tentang sihir, ayat mana yang menerangkan jin dan sebagainya. So adalah ni. So kita kena faham dahulu, kita kena faham bila kita dalam dunia rawatan Islam, musuh utama kita adalah iblis. Okay. So di mana ayat Al-Quran telah pun menjelaskan bahawa dalam surah Al-Fatih ayat 6, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu daya dia. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. So kita kena faham syaitan dia akan mengganggu kita manusia dari segi tipu daya. So maksudnya dia tak berupaya pun nak menarik kita masuk ke kancah dia. Dia tak boleh nak tarik kita masuk buat judi, dia tak boleh tarik kita untuk minum arak, tapi dia akan tarik kita melalui tipu daya. Okay, tipu daya ni maksud dia hasutan-hasutan, bisikan-bisikan dia tu. Okay. Sabda Rasulullah SAW, Allah menerangkan, aku menciptakan hamba-Ku suci kesemuanya. Kemudian syaitan datang menyesatkan mereka daripada agama mereka. Syaitan menghasut supaya mereka mengharamkan perkara yang aku halalkan. Syaitan juga menyuruh mereka supaya tidak menyekutukan aku tanpa hujah yang aku tidak pernah turunkan kepada mereka. So ini juga peringatan daripada hadis, iaitu daripada sabda Rasulullah SAW. Okay. Merujuk kepada surah An-Nisa ayat 119 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah
Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dalam kerugian yang terang dan nyata. So kat sini kita nak kena faham juga bahawa syaitan ni dia akan memperdayakan kita dari pelbagai aspek. Okay, dia akan bagi angan-angan kosong, dia akan minta kita memperdayakan kita membelah telinga-telinga binatang, mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang banyak kes-kes perempuan berperwatakan seperti lelaki berperwatakan seperti perempuan. Yang lebih menakutkan, mereka mengatakan badan dia orang ni lelaki, tetapi jiwa mereka sebenarnya adalah wanita, terkurung di dalam badan lelaki. Sesungguhnya ini adalah tipu daya syaitan yang nak menyesatkan mereka. So maksudnya kalau kita ada jumpa lelaki yang berperwatakan seperti perempuan, insyaAllah kata-kata guru saya, kita boleh ruqyah mereka insyaAllah. Cuma kita kena faham, kalau dia lembut, tak ada masalah. Itu mungkin sifat dia lembut, lemah lembut tu bukan jadi masalah. Yang menjadi isu bila mereka menganggap diri mereka tu, yang lelaki tu menganggap diri mereka tu sebagai perempuan, malah membuat operate bedah, yang dia orang suntik dada mereka yang lelaki tu supaya bagi jadi ada buah dada, malah yang lebih teruk sampai di operate lah. Okay. Sumpah syaitan yang lain daripada surah Al-A'raf ayat 14 dan 17. Fir'aun menjawab, benar, kamu akan mendapat upah dan kamu sesungguhnya akan menjadi dari orang-orang yang didamping denganku. Mereka berkata, hai Musa, engkaukah yang akan mencampakkan tongkatmu lebih dahulu atau kamikah yang akan mencampakkan lebih dahulu? Nabi Musa menjawab, campakkanlah kamu dahulu. Dan maka apabila mereka mencampakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai, menjadikan orang-orang itu merasakan gerun serta mereka melakukan sihir yang besar terhadap keadaan dan caranya. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, campakkanlah tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. So dekat sini adalah kisah daripada Nabi Musa melawan dengan ahli sihir Fir'aun. Semua orang faham cerita ni. Semua orang pernah dengar cerita ni, di mana ahli sihir daripada Fir'aun mencampakkan tongkat dan tali, di mana tongkat dan tali itu menjadi ular. So orang semua nampak menjadi ular. Dan Nabi Musa juga menampak menjadi ular. Tapi kita kena faham, pada waktu ini sihir telah berlaku, di mana orang sekeliling memang nampak ular. Tapi hakikat sebenarnya tongkat dan tali tadi masih lagi rupa bentuk asal adalah tali. Kita kena faham tu dulu. Okay. Kemudian bila diwahyukan kepada Nabi Musa untuk mencampakkan tongkat, maka Nabi Musa tadi mencampakkan tongkat dan tongkat Nabi Musa ni benar-benar menjadi ular. Benar-benar menjadi ular, lalu menelan ular-ular yang disihir. Dan hakikat sebenarnya adalah ular Nabi Musa menelan tali-tali si tukang sihir. So bila hakikat sebenar ular Nabi Musa menelan tali daripada tukang sihir hanya diketahui oleh si tukang sihir. Sebab dia yang buat sihir tu. So dia nampak ini bukan mukjizat, ini bukan sihir. Sebab mana mungkin tongkat yang kayu tiba-tiba betul-betul menjadi ular, dan ular ni pula menelan tali-tali. So memang tak ada ular yang hidup pun mampu menelan tali-tali, melainkan itu adalah mukjizat para Nabi. So sebab itulah ahli sihir daripada Fir'aun tunduk dan sujud kepada Nabi Musa. Okay, itu dari segi pengajaran yang kita kena ambil faham. Okay. So peperangan berat sebelah daripada surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua.
untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum ini tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang beriman. So ini kisah daripada Nabi Adam dan Siti Hawa di mana mereka telah diperdayakan oleh iblis. Kemudian sehingga terlucutnya pakaian mereka. So kat sini juga ada satu ayat yang memang kita kena pegang sungguh-sungguh, iaitu bahagian sesungguhnya syaitan dan kaumnya, syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. So maksudnya kat sini adalah satu dalil Al-Quran yang sangat-sangat kuat yang menyatakan bahawa kita ni tak mampu untuk melihat jin, tak mampu untuk melihat syaitan. So dekat sini dia adalah bab akidah. So kalaulah ada perawat tu dengan sewenang-wenangnya mendakwa melihat jin, ada saka dekat bahu, ada sihir di depan rumah dan sebagainya tu, kita bimbang perawat-perawat sedemikian ada menggunakan sahabat-sahabat jin, khadam-khadam jin dan sebagainya. So sebab kita tahu firman daripada Allah ni kita memang tak boleh nampak pun alam gaib. Okey, insya-Allah. Kewajipan belajar menangkis kejahatan syaitan daripada surah Yasin ayat 62. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Okay, so kita digalakkan untuk berfikirlah, bagaimana tipu daya syaitan ini. Okay, satu lagi yang kita kena faham, kepakaran iblis dalam kejadian manusia. Sabda Rasulullah SAW, apabila Allah sudah membentuk penciptaan Adam dalam syurga, kemudian meninggalkannya untuk satu tempoh masa yang dikehendakinya, iblis mengelilingi jasad Adam bagi mengetahui keadaannya. Apabila iblis melihat berongga, dia mengetahui Allah menciptakan satu makhluk yang tidak mampu menguasai diri, iaitu tidak mampu menahan godaan. So maksudnya pada waktu ni Nabi Adam belum lagi ditiupkan roh. Pada waktu ni baru ada bentuk jasad sahaja. So bila iblis ni tengok jasad Nabi Adam, dia dapat tengok bahawa tubuh Nabi Adam ni ada rongga-rongga. So rongga-rongga ni lah rongga-rongga urat, salur darah dan sebagainya itu. So bermaksud mudah bagi iblis tadi nak menyusup masuk ke dalam tubuh badan manusia dan melakukan tipu daya kepada manusia lah. Okay. So dekat sini kita nak kena faham dulu bagaimana iblis tadi dia menganggap manusia ni memang musuh dia yang paling dia benci lah. Okay. So kita kena faham dunia kita ni dia ada dua fasa. Okay. Fasa pertama, bumi ni tak ada manusia lagi. Okay. Tak ada manusia lagi. Pada waktu tu dunia kita ni dihuni oleh jin-jin. So kalau ada yang membaca kitab-kitab Israiliyat, kalau tak salah dulu ada 10 golongan jin yang menghuni dunia ni. Termasuklah antara yang saya ingat Al-Hin, Al-Khannas ke apa ke saya tak ingat. Yang paling saya ingat Al-Hin, salah satu golongan jin tersebut. So golongan kemudian Allah memerintahkan untuk mengusir jin-jin tadi, sebab jin yang duduk menghuni dunia ni memang mereka sentiasa melakukan kerosakan, sentiasa berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. So diketuai oleh iblis dan tentera-tentera malaikat. Allah memerintahkan untuk mengusirkan jin-jin yang berbuat kejahatan tadi. So iblis sebagai ketua membawa rombongan malaikat untuk mengusir, lalu mengusir jin-jin tadi ke pulau-pulau, lautan-lautan dan gunung ganang. Pada waktu ni Nabi Adam belum turun lagi ke bumi, belum turun lagi ke dunia. So kemudian barulah Allah kemudian bila diketuai oleh iblis untuk mengusir jin-jin ni, iblis ni dia dah mula menaruh angan-angan lah,
bila dah diusir semua jin-jin di bumi ni, sudah pasti nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan melantik khalifah, ketua di bumi ni. So dia memang angan-angan dia lah yang akan dilantik. Tapi tiba-tiba Allah mengisytiharkan bahawa Adam tu lah sebagai khalifah di muka bumi yang nak akan menggantikan jin-jin tadi. So pada waktu tu memang Iblis sangat-sangat marah lah, sebab bagi dia, dialah yang mungkin lebih layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. So itu satu bab. Kemudian Allah pula berfirman menyuruh sujud hormat kepada Adam. So tadi dah lah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian nak minta sujud pula kepada Nabi Adam. Maka lagilah si Iblis tadi rasa sangat-sangat marah dan berdendam. So start daripada situ, dia Iblis dan memang rasa tak nak, dia rasa ingkar dengan seruan Allah tu. Iblis mula dilaknat, dan pada waktu itu Iblis memohon tangguh untuk nyawanya dilanjutkan sehingga hari kiamat. So Iblis dah berjaya menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa diusir ke bumi bersama dengan Iblis lah. So dekat situlah masuklah dunia fasa kedua, di mana Iblis tadi menjadi satu musuh abadi terhadap manusia. So kat sini juga kita kena faham, Iblis ni dia sangat-sangat benci dan dendam kepada manusia. Tunduk dan hormat kepada Adam juga dia tak nak. Apatah lagi kalaulah ada pesakit kerasukan mendakwa diri dia ada iblis. Saya pernah juga kes pesakit tu kerasukan, dia berdialog, dia kata aku adalah iblis. Kat sinilah satu penipuan yang nyata daripada syaitan tu, jin tu. Sebab iblis ni dia sangat-sangat benci kepada manusia. Kalaulah sujud dan hormat pun dia memang benci, apatah lagi dia nak masuk ke dalam tubuh badan manusia. So iblis tak akan masuk dalam tubuh badan manusia. Yang masuk dalam tubuh badan manusia hanyalah jin-jin yang lain. Cuma jin-jin tu mungkin menyamar dan mengaku sebagai iblis. Okay. So dekat sini kita nak memberi pengenalan tentang jin. Okay, ni saya akan baca sahaja. Jin berasal daripada jan, iaitu jin yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada nyalaan api yang panas. So para ulama berselisih pendapat menentukan siapakah jan yang pertama tu lah. So ada yang mengatakan dia dicipta sebelum iblis. Ada yang mengatakan pula berpendapat bahawa iblis tu lah jan ataupun jin yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kebanyakan ulama berpendapat iblis itulah jin yang pertama, dan kemudian Adam ni lah manusia yang pertama. Okey. Itu pendapat-pendapat ulama lah. So kita sebagai orang awam ni ikut sahaja kata-kata pendapat-pendapat daripada ulama. Okey. Jin adalah jenis makhluk yang mempunyai roh, berakal, berkehendak dan dipertanggungjawabkan dengan agama. So bila dipertanggungjawabkan agama, memang jin juga sama macam manusia. Perlu solat, perlu puasa, perlu buat ibadat dan sebagainya. So golongan jin juga akan mendapat ganjaran, pahala, dosa, akan dimasukkan ke dalam syurga dan neraka mengikut apa yang mereka lakukan. So cuma beza dia, jin ni dia tak ada bentuk fizikal sahaja. Okey. Sedangkan manusia ada bentuk fizikal tubuh badan. Okey. So tabiat dan gambaran mereka tidak dapat dilihat, namun mereka mempunyai keupayaan untuk menjelma. So jin, apa yang kita nampak hanyalah jelmaan-jelmaan jin dalam bentuk ular hitam, dalam bentuk anjing hitam, kucing hitam, ataupun kalau kita ikut dalam masalah kita di Malaysia, bentuk-bentuk toyol ke, hantu raya ke, apa ke, itu hanyalah jelmaan-jelmaan sahaja. Okay? Bukanlah rupa bentuk jin yang sebenar. Okay? Syaitan pula berasal daripada perkataan syaitan yang bermaksud jauh. Syaitan biasanya digunakan bagi merujuk kepada sebarang makhluk jahat, sama ada ia berbentuk jin, manusia atau haiwan. Ia juga bermaksud jauhnya syaitan daripada kebaikan yang sering mendorong melakukan kejahatan.
So kat sini kita kena faham syaitan ni dia adalah sifat, lebih kepada sifat. Sifat yang nak membawa kepada keburukan. So syaitan ni dia boleh jadi daripada jin, manusia juga syaitan ataupun haiwan juga syaitan. So manusia ni dia akan jadi syaitan bila dia mula mengajak orang lain melakukan kejahatan. So sama dengan jin. Cuma dalam tafsir ayat Al-Quran yang mana yang menyebut syaitan tu merujuk kepada jin lah. Okay. Iblis pula merupakan perkataan bahasa asing, ia bukan perkataan Arab. Ada sebahagian mengatakan perkataan Arab perpecahan daripada ablasa, bermaksud putus asa dari rahmat Allah atau jauh daripada kebaikan. Iblis merupakan bapa kepada syaitan, iaitu golongan jin yang menderhakai Allah. Menurut Ibnu Abbas, semasa berada dalam kalangan para malaikat, Iblis ini dinamakan sebagai Azazil. So Iblis nama asal dia waktu dia beribadat, kuat beribadat kepada Allah bersama malaikat, dia adalah dinamakan sebagai Azazil. Dialah malaikat yang paling tinggi darjatnya, paling kuat beribadat dan memiliki 4 sayap. Selepas dia tak nak tunduk kepada Nabi Adam, dilaknat, dikenali sebagai Iblis. So dekat sini kita nak kena faham juga sedikit sebanyak antara kelebihan-kelebihan jin. Okay. Kelebihan jin yang kita nak kena faham tidak dapat dilihat oleh manusia. Okay. Jin pula dia akan hidup lebih lama. So ada pernah saya rawat kes kerasukan, dia jin ni hidup, dia kata dia hidup dah lama. Dia hidup daripada zaman Majusi lagi, zaman menyembah api lagi. So jin juga dia ada kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang sukar. Antara kelebihan jin lain boleh bergerak dengan laju, mampu bertukar rupa ataupun menjelma. Jin mampu menerokai terbang, menerokai angkasa. Dan yang paling utama ni kita kena faham, jin berjalan di dalam pembuluh darah manusia. Okay. So dekat sini antara dalil-dalil yang menyokong ataupun menguatkan apa yang kita terangkan tadi. So dekat sini ada satu bahagian ayat, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. So dekat sini kita faham syaitan ni, jin ni kita tak boleh nampak. Tak boleh sewenang-wenangnya kalau ada orang dia bagi tahu dia boleh nampak jin. So kalau orang tu dia boleh nampak jin pun, dia hanyalah nampak jin yang tertentu sahaja. Dia tak boleh nampak keseluruhan jin. Okay, kesemua jin-jin tu. Okay. So dekat sini pula jin hidup lebih lama. Okay, so merujuk kepada surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 30 yang bermaksud, dan ingatkanlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka hadir bacaannya, berkatalah sesungguhnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan dan untuk mendengarnya. Kemudian setelah kamu membacanya, kembalilah kepada kaumnya, menyiarkan ajaran Islam dan memberi peringatan dan amaran. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab yang terdahulu daripadanya, lalu memandu kepada kebenaran tauhid ke jalan yang lebih lurus. So maksudnya jin ni dia orang dah mendengar kitab-kitab dahulu, kitab-kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur yang dahulu. So mereka tiba-tiba baru sekarang mereka mendengarkan kitab Al-Quran yang selepas Nabi Musa. So maksudnya jin-jin ni dia orang dah pun mendengar kitab-kitab yang dahulu, menunjukkan mereka ni hidup sangat lama. Okay, dan ayat ni juga antara satu dalil yang menekankan kenapa bila kita buat rawatan saya minta pesakit tu diam. Pesakit bila kita bacakan ayat-ayat ruqyah, pesakit perlulah diam mendengar sahaja bacaan. So kita ambil daripada ayat surah Al-Ahqaf ni. Diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. So maksudnya sifat jin yang betul-betul taat kepada perintah Allah, bila kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan diam, sebulat-bulat ingatan dan khusyuk mendengarnya. Sebab tu kita sering memberi peringatan kepada pesakit bila kita nak mulakan sesi ruqyah,
Jangan ikut, jangan baca, jangan zikir. Dengar sahaja bacaan-bacaan yang saya bacakan. Itu kena pesan lah. So jin juga tadi kita terangkan dia mampu untuk melakukan perkara-perkara yang sukar, merujuk kepada surah Sad. Dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan. Ia memerintah golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan, yang pandai menjadi penyelam bagi menjalankan kerja-kerja masing-masing. So ada golongan-golongan jin yang ada kemampuan untuk mendirikan bangunan dan juga menjadi penyelam. So di zaman-zaman dahulu banyak orang kita menggunakan jin untuk membuat bangunan-bangunan ataupun mencari mutiara-mutiara di laut, harta-harta di laut, sebab mereka adalah penyelam. Okay. Kemampuan jin juga boleh bergerak dengan lebih laju. So merujuk kepada surah An-Nam ayat 38-39. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada golongan bijak pandainya, "Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasananya sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam?" Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah." So ini adalah daripada kisah Puteri Balqis yang nak pergi menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan siapa yang berkemampuan untuk memindahkan singgasana Puteri Balqis, maka Ifrit bagi tahu, menawarkan, mengofferkan diri dia mampu untuk memindahkan istana Puteri Balqis sebelum sempat Nabi Sulaiman alaihissalam bangun dari tempat dudukmu. Okay. So golongan-golongan jin ni juga dia mampu untuk terbang dan menerokai angkasa. Rujuk kepada surah Al-Jin ayat 8 hingga 9. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pegawai-pegawai yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala menunggu merejamnya. So sebelum kedatangan Al-Quran ni, makhluk-makhluk jin ni dia boleh duduk di atas tepi langit, perhentian di langit, sambil mendengar berita-berita, mencuri berita-berita di kalangan para malaikat. Cuma sejak kedatangan Al-Quran, maka jin-jin ni tak boleh lagi dah nak dengar. Kalau dia orang dengar, mereka akan direjam oleh malaikat yang sangat kuat menjaga kawasan-kawasan tersebut. So golongan jin juga mereka mampu untuk bertukar rupa, daripada surah Al-Anfal ayat 48 yang membawa maksud, "Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok." Dan diteruskan, "Serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu." Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, "Aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dari Allah sangat berat azab siksanya." Ini pada waktu satu peperangan, saya tak ingat perang mana, di mana ada iblis yang menyerupai manusia berbincang dengan orang kafir cara untuk mengalahkan umat Islam lah pada waktu tu berperang tu. Tapi bila tiba di hari peperangan, syaitan tadi berundur ke belakang sebab dia nampak pada waktu tu tentera-tentera Islam tu dibantu oleh para malaikat. Okay. Jin berjalan dalam pembuluh darah manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW, syaitan mampu bergerak dalam tubuh badan manusia melalui pembuluh darah
dan aku risau sekiranya syaitan mencampakkan sesuatu sangkaan buruk dalam hati kamu berdua. So kat sini kita kena faham lah, syaitan sentiasa dia akan mencampakkan bisikan-bisikan ke dalam hati kita sebab dia boleh bergerak ke dalam tubuh badan kita, ke segenap tubuh badan kita melalui saluran darah. So selain daripada tu, kita juga kena tahu kelemahan-kelemahan jin, iaitu mereka sebenarnya tidak tahu perkara gaib dan juga mereka tidak mampu menandingi Al-Quran dan mencipta mukjizat. So mereka tidak mampu menembusi bahagian langit tertentu. Okay, mereka tidak mampu menguasai hamba Allah yang ikhlas dan soleh. Mereka tidak mampu untuk menyamar sebagai Nabi Muhammad SAW dan tidak mampu mengatasi zikir kepada Allah. So kita akan go satu persatu insya-Allah. Okey, jin tidak mengetahui perkara gaib. Ini daripada kisah Nabi Sulaiman, surah Saba ayat 14. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan semut putih anak-anai yang memakan tongkatnya, maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak akan tinggal sedemikian lamanya di dalam azab kerja berat yang menghina. Okey, ini kisah waktu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikisahkan wafat di atas singgasana kerusinya sambil memegang tongkat. Pada waktu itu kelihatan Nabi Sulaiman alaihissalam sentiasa memerhati, tengok kerja-kerja yang dilakukan oleh jin. So jin-jin ni memang dia tengok macam Nabi Sulaiman itu sentiasa mengawasi mereka lah. So mereka memang tidak beranilah nak curi tulang dan sebagainya. Sampailah satu masa di mana tongkat Nabi Sulaiman yang reput akibat dimakan anak-anak, dan pada waktu itulah barulah jatuh jasad Nabi Sulaiman tu, barulah mereka jin-jin ni tahu rupanya Nabi Sulaiman dah pun wafat lama. So menunjukkan kalaulah mereka ni tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, nescaya mereka tidaklah akan akur untuk buat kerja-kerja lagi. Okay. Jin tidak mampu menandingi Al-Quran dan mencipta mukjizat. Surah Isra ayat 88. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka saling bantu-membantu sesama sendiri. Okay? Jin tidak mampu menembusi bahagian langit tertentu. Dalil yang sama tadi sebelum ni, di mana bila mereka nak mencuri berita-berita langit, mereka akan direjam oleh pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Okay? Selain daripada tu, daripada surah Al-Hijr ayat 39-42, jin tidak mampu menguasai hamba Allah yang ikhlas dan soleh. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu, hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Allah berfirman, inilah jalan yang lurus yang tetap aku memeliharanya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali mereka yang menurutmu orang-orang yang sesat dengan pilihan sendiri. So kat sini, orang-orang yang sentiasa ikhlaskan hati dia beramal soleh tidak akan dikuasai oleh jin. Okay? Jin juga dia tidak mampu untuk menyamar sebagai Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW, orang yang bermimpi melihatku kelak dapat melihatku ketika sedar, kerana syaitan tidak dapat melihat menyamar menyerupaiku. Okay? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jin juga tidak mampu mengatasi zikir kepada Allah. Ini berdasarkan satu hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila malam menjelma, malam ataupun senja, tahanlah anak-anakmu
Apabila menjelma malam ataupun senja, tahanlah anak-anakmu daripada keluar kerana syaitan berkeliaran pada waktu ini. Apabila malam sudah gelap, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu rumahmu bersama dengan iringan sebutan nama Allah. Kerana syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. So bila waktu maghrib, ini waktu yang kritikal terutama bagi pesakit. Tutuplah pintu-pintu tingkap-tingkap rumah kita dengan menyebut nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerana bila kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak akan mampu untuk membukanya lagi. Okay. Persamaan di antara jin dan manusia pula, ini tadi kita kira kelebihan-kelebihan jin, kebolehan jin dan kekurangan jin. Kat sini persamaan dia. Kedua-duanya, jin dan manusia ni mempunyai akal, nafsu dan keinginan. So sama je. So jin dan manusia sama-sama memerlukan makanan dan minuman. Okay. Jin dan manusia sama-sama ada struktur sosial dan menganut pelbagai agama. Struktur sosial ni dia pun ada ketua-ketua kampung-kampung, ketua-ketua kampung, ketua-ketua kabilah yang menjadi pemimpin bagi mereka dan sebagainya. Okay. So sama juga seperti manusia, jin dan manusia tidak akan dapat hidup kekal dan mereka akan mati. Cuma dalam riwayat, jin boleh hidup lebih lama berbanding dengan manusia, itu sahaja. So kedua-duanya makhluk yang dipertanggungjawabkan oleh agama. Sebab tu dalam kita meruqyah, kadang-kadang kita kena menyelitkan dakwah-dakwah kepada jin supaya mereka kembali melakukan amal ibadat kepada Allah. Kalaulah kita berdialog, jin tu bagi tahu dia Islam, kita boleh menasihati dia. Ada tak kamu solat? Ada tak kamu puasa? Kalau kamu Islam, kalau kamu adalah jin Islam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu juga kena berpuasa, kena solat dan sebagainya, kena beribadat. Okey. Selain daripada tu, jin sama-sama macam manusia berjantina, berkahwin dan berkembang biak. So dekat sini lah selalu yang kita menjadi satu dakwah yang sangat baik, terutama kalau kes-kes jin asyik, kita kena bagi tahu dekat dia, wahai makhluk jin, kamu makhluk jin, kamu ada pasangan-pasangan kamu di alam kamu. Manusia ada pasangan-pasangan dia di alam manusia. So janganlah kamu melampaui batas. So kamu kenalah duduk di alam kamu, berkahwin dengan sesama jin dengan kamu. Kamu jangan masuk ke dalam tubuh badan manusia kononnya dengan kata kamu nak kahwin dengan manusia. Itu dah melangkaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kat sini antara organisasi ataupun nama-nama syaitan yang mengikut dia punya tugas-tugas dia. Okay, so bab-bab ni juga ni nama-nama ni semua ni dia bukanlah satu perkara yang mesti kita hafal dan sebagainya. Ianya lebih kepada untuk disiplin ilmu, untuk kita tahu dan kenal sahaja. So bab ni insya-Allah kita juga boleh baca sendiri. So iblis ni lah, iblis ni merupakan pemerintah yang tertinggi lah, okay? Pemerintah yang tertinggi, di mana kita kena ingat tadi, iblis tadi dia tak nak tunduk Nabi Adam, okay? So tadi juga kita tahu jin-jin ni dia ada jin nama Al-Banna. Jin nama Banna ni dia ada keupayaan untuk mendirikan bangunan-bangunan dan juga menjadi penyelam. Okay? Pakar kejuruteraan bangunan dan juga penyelam. Okay? So nanti boleh rujuk balik dalil. Ayat yang sama juga, ayat ni surah Al-Anbiya ayat 82, di mana jin tadi menjadi komander-komander laut pakar selam dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya. Okay? Ini nama-nama jin tadilah. Ifrit merupakan panglima jin, general dia yang terkuat. Sebab tadi saya dah bagi tahu tadi, dia mampu untuk memindahkan istana Puteri Balqis sebelum sempat
Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. So ini antara kekuatan ifrit. Okay. Pakar pediatrik kanak-kanak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin yang bernama Ummu Sibyan sering mengganggu budak-budak. Orang yang baru dikurniakan anak, bacakanlah azan pada telinga kanannya serta iqamat pada telinga kirinya. Ini kerana itu menghindarkannya daripada diganggu oleh Ummu Al-Sibyan. So biasanya baby, budak-budak yang baru lahir, kuat menangis dan sebagainya itu diganggu oleh jin yang bernama Ummu Sibyan. Okay. Pakar fiqh ibadah. Okay. Jin sabda Rasulullah SAW ketika mendengar pergaduhan Utsman bin Abi Al-As berkaitan gangguan syaitan dalam solatnya, itu adalah syaitan yang dipanggil khanzab ataupun khinzib. Okay. Apabila kamu merasakan gangguannya, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada kejahatan dan ludah ke sebelah kiri kamu. So biasanya dia akan mengganggu ibadat kita lah, mendatangkan rasa-rasa was-was dan sebagainya. Okay. Jin yang bernama Khorin, duta besar, pakar diplomatik. Okay. Merujuk kepada surah An-Nisa ayat 38. Jin yang bernama Walahan, ia adalah pakar psikologi yang mengganggu manusia. Pada wuduk, ada syaitan yang mengganggu disebut sebagai Al-Walahan. Peringatlah kamu semua dengannya yang menimbulkan keraguan was-was pada air wuduk. So sebab tu kadang-kadang kita memang banyak melihat surau-surau di masjid, ada orang yang dia terlalu lama dalam keadaan untuk mengambil wuduk. Maksudnya mereka ni diganggu oleh jin walahan. Pakar kejahatan dan maksiat, okay, boleh rujuk kepada surah Al-Hajj ayat 3. So mengenali sifat-sifat syaitan. Okay, sifat-sifat syaitan ni sombong, okay, dia suka membazir, okay. Bab dalil ni boleh rujuk dan baca sendiri lah, insyaAllah. Suka melakukan maksiat, okay, pengotor, mungkir janji, sebar fitnah, bermusuh, pemarah. So sabda Rasulullah SAW, kemarahan itu berpunca daripada syaitan. Syaitan pula diciptakan daripada api. Api pula mampu dipadamkan dengan air. Oleh itu, apabila kamu marah, segeralah kamu berwuduk. So untuk menyejukkan balik sifat api tadi. So selain daripada itu, jin sangat benci kepada zikir. Sabda Rasulullah SAW bersabda, apabila dilakukan azan untuk solat, syaitan akan lari terkentut-kentut sehingga tidak didengarnya laungan azan. So dekat sini juga satu dalil ni, satu hadis ni yang menjadi panduan bagi kita betapa pentingnya azan dalam setiap perawatan kita. Sebab Rasulullah dah beritahu dah, apabila azan dilaungkan, syaitan ni akan lari sehingga terkentut-kentut. So kalaulah jin dan syaitan tadi duduk di dalam tubuh badan manusia, terkurung dalam tubuh badan manusia, maka sangat-sangat tepat kalau kita azan di tepi telinga dia. Kalau saya cakap, aku berpegang, aku ingat akan pesanan Rasulullah, sabda Rasulullah bahawa apabila azan dilaungkan, syaitan akan lari terkentut-kentut. So kalau kamu rasa degil sangat nak duduk dalam badan dia, tak apalah kamu duduk. Aku akan azan dekat telinga pesakit ni biar kamu sakit, biar kamu terkentut-kentut, biar kamu tercirit-cirit di dalam tubuh badan pesakit tu. Itu antara apa yang saya selalu cakap lah. So jin juga dia akan suka mengambil kesempatan. Sabda Rasulullah SAW, jika seorang lelaki menyendiri bersama seorang wanita, ini kerana pastinya yang ketiga itu adalah syaitan. Oleh itu, kamu perlu sentiasa bersama jemaah dan jauhi perpecahan. Ini kerana syaitan sentiasa ada bersama orang yang bersorangan. Dan semakin jauh daripada orang yang berdua, orang yang ingin mendiami syurga terbaik. Dan dia perlu sentiasa berada dalam keadaan jemaah. So ini kita kena peganglah. Sentiasa dalam keadaan berjemaah. Okay. Selain daripada itu, syaitan juga dia makan dan minum dengan tangan kiri. Sabda Rasulullah, apabila kamu ingin makan, maka makan dan minumlah dengan tangan kanan. Ini kerana syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Okay, merayau maghrib, ini tadi kita dah terangkan apabila malam menjelang, tutuplah pintu-pintu.
Sifat jin juga dia gelojoh. Sabda Rasulullah SAW, ketelitian itu anugerah daripada Allah. Sikap gelojoh pula berpunca daripada syaitan. So ini tadi secara rumusan 13 sifat-sifat syaitan tadi. Okay. Pelan. Plan dan strategi serangan-serangan syaitan. Okay. So serangan syaitan ni dia akan menyerang kita daripada dua aspek. Dia akan serang kita dari segi mental, pemikiran kita, emosi kita, kejiwaan kita, dan syaitan juga dia akan menyerang kita dari segi fizikal. Kita sakit, kita sesak nafas, ada bengkak-bengkak, ada penyakit-penyakit misteri. So dari segi mental, jin dan syaitan ni dia akan memperindahkan kebatilan. Dia akan mengganggu pemikiran kita, melengah-lengahkan ibadah, memberikan janji-janji palsu, membisikkan angan-angan supaya kita ni sentiasa menjauhkan diri daripada Al-Quran. Okay, menimbulkan keraguan, okay, melakukan perkara yang baik, melupakan perkara-perkara yang baik, okay, menabur fitnah, okay, mendedahkan aurat. So macam sekarang ni banyak orang-orang kita ni dia dah dirosakkan mental dia orang, pemikiran dia orang melalui pendedahan aurat. Ini biasalah Ustaz, pakai seksi ni dah memang trend sekarang. Okay. So dari segi fizikal akan berlaku rasukan-rasukan, rasukan syaitan, gangguan kepada bayi baru lahir dan kebakaran rumah, okay, yang boleh berlaku. So laluan serangan syaitan ni, syaitan dia akan mengganggu nafsu dan juga akal manusia. Okay, dia akan ganggu nafsu dan akal manusia yang akan mengganggu rohani kita, jiwa kita. Daripada jiwa dia akan melarat dan merosakkan sistem tubuh badan kita, jasmani kita. Selain daripada itu juga, daripada rohani kejiwaan tadi juga, syaitan dia boleh ganggu sistem mudabir. Sistem mudabir ni sistem tubuh badan yang kita tak boleh nak kawal. Misalnya degupan jantung, pernafasan kita yang merupakan secara sunnatullah dia akan berjalan dengan sendirinya. Cuma bila ada serangan-serangan syaitan ni, sistem tu menjadi terganggu. Okay. Bila orang yang terganggu dengan jin dan syaitan, jantung dia berdegup kencang, dia jadi gelisah dan resah. Okay. Dan akan efek kepada kita lah. Mengenali sihir-sihir, jenis-jenis sihir. Okay. Ini antara jenis-jenis jin soal. Ini apa yang diterangkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Menurut ulama, jin-jin soal ini ialah golongan jin yang mengamalkan sihir. Jelasnya usikan puaka itu tidak wujud. Cuma yang wujud ialah kejahatan tukang-tukang sihir dari kalangan jin-jin soal kerana ia boleh meletakkan pukauan serta menarik perhatian mata kasar ke arah sesuatu yang lain. Ini daripada rujukan kitab Syekh Wahid. Okay, selain daripada tu ada beberapa jenis sihir. Sihir pandangan, sihir percintaan, sihir penganiayaan, perjanjian, pemisahan, penjelmaan dan perasukan. Okay. So yang ni juga saya akan skip juga nanti, boleh baca sahaja dulu, nanti boleh baca sendiri. Jin perjanjian ni ataupun yang kita boleh selalu kita sebut sebagai saka ataupun jin saka, jin leluhur. Dia biasanya jin saka ni diambil untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu, untuk dapatkan kekuatan, untuk dapatkan kebolehan perubatan, diambil untuk kehebatan, boleh bersilat, kebal. Kononnya jin saka ni untuk perlindungan. Ada juga mengambilkan jin cantik, nak bagi jadi cantik, orang tengok dia sentiasa cantik dan sebagainya. So bila jin-jin ni diambil oleh tok-tok nenek kita, kemudian mula diwariskan kepada anak dia, cucu dia, cicit dia, maka jadilah ini sebagai gangguan jin saka. Jin sihir pemisah. So sihir pemisah ni dia akan menyebabkan kita jadi benci each other. Dia boleh jadi kepada individu,
dia boleh jadi kepada keluarga. So jadi kepada individu biasanya bertunang, jadi terputus, persahabatan antara dua sahabat baik terganggu, jadi bergaduh dan sebagainya. Jadi di kerjaya juga biasanya akan terganggu, bisnes dan sebagainya. So di keluarga juga biasanya akan berlaku gangguan-gangguan terhadap perhubungan antara suami isteri, merosakkan hubungan suami isteri, sihir pemisah dan sebagainya. Okey. So penjelmaan sabda Rasulullah SAW, beberapa jenis ular itu adalah jelmaan perubahan rupa bentuk dari makhluk jin sebagaimana manusia dari kalangan Bani Israel telah diubah rupa bentuk menjadi terkena sumpahan menjadi binatang kera dan babi. Penjelmaan, ada jin-jin yang boleh menjelma, dia nak menjaga kononnya, dia menjelma dalam bentuk kelibat, haiwan-haiwan hitam, ular hitam, anjing hitam, ataupun dia mendengar bisikan-bisikan suara, ada pesakit-pesakit mendengar ada orang berbisik di telinga dia. Ada juga jin-jin yang mengganggu tidur kita melalui menjelma di dalam tidur. Ada jin yang paling banyak bermimpi baby, bermimpi baby di dalam tidur, pegang baby, peluk baby, mimpi ular, mimpi ngeri, mimpi haiwan ni termasuklah mimpi ular, mimpi binatang-binatang buas, mimpi lembaga yang pelik-pelik datang jumpa di dalam mimpi. Itu tanda-tanda ada gangguan sihir penjelmaan. Kerasukan ada beberapa pecahan juga. Kerasukan ni boleh jadi histeria, amukan, gila, sawan, hilang ingatan ataupun tak sedar diri. So kerasukan ni boleh berlaku banyak sebab, antaranya dihantar jin, dihantar oleh tukang sihir lah. Okay. Dienaya jin. Ada juga yang kita ni mungkin mengenaya jin. Pergi curah air panas dalam lubang singki. Jin duduk dalam tempat-tempat yang gelap, belum busuk tu. Kita pergi curah air panas, maka dia marah, dia akan ganggu kita. Dendam kesumat jin tu dah memang dah tentu dah. Iblis dah berjanji untuk merosakkan dan menyesatkan kita. Okay. Bentuk-bentuk kerasukan dia ada beberapa jenis kerasukan. Ada yang kerasukan keseluruhan, ada kerasukan sebahagian. Kerasukan tetap dan kerasukan sementara. Ini lebih kepada kita nak mengenal pasti tahap-tahap kerasukan. Okay. Yang lain-lain ni boleh baca juga nanti. Okay, sihir penganiayaan ni sihir-sihir yang menyebabkan kita jadi sakit melalui santau. Bila santau ni dia akan mengganggu kita punya emosi dan juga mental kita. So bila kebanyakan sihir melalui santau, jampi ataupun penggunaan tangkar ni, dia akan ganggu emosi kita jadi tak stabil, fikiran kita jadi negatif, jiwa kita sakit, akan menyebabkan berlakunya sakit-sakit misteri, pergaduhan, pembunuhan, pergaduhan dan sebagainya. Okay. Okey, sihir penciptaan ni berlaku mengganggu kita punya nafsu kita. Ada jin, kita kena tahu, jin memang ada jin jantan, jin betina. So dia mengganggu nafsu manusia tu. Ada manusia yang perempuan, dia boleh suka sesama perempuan. Yang lelaki suka sesama lelaki. Penzinaan, homoseks, gay, LGBT. Dia juga terkait dengan gangguan-gangguan jin. InsyaAllah boleh diruqyah. Mengenai ain. Okey, mengenai ain ni secara ringkas, ain itu terdapat dalam dua bentuk, ain daripada manusia dan juga ain daripada jin. So Ibnu Salamah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat kesan-kesan sufah, sapukan jin pada wajah seorang budak perempuan ketika di rumahnya. Lalu baginda Nabi Rasulullah bersabda, lakukan ruqyah kepadanya kerana ia telah terkena ain. Okay, daripada Abu Sa'id berkata Rasulullah SAW selalu berta'awuz dari kejahatan makhluk jin. A'udzu bikalimatillahi tammas min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin la'amah. So ini antara doa yang memang kita kena sentiasa amalkan untuk mengelakkan terkena daripada penyakit ain.
So pandangan ain tadi dia boleh melalui mata, pandangan dia. Hasad, hasad tu adalah rasa iri hati dan dengki, ataupun dengan melalui menyentuh si pesakit. Okay. So bab ain ni dia panjang. InsyaAllah nanti saya akan buat satu khusus lain yang membincangkan secara detail bab ain, insyaAllah. Ini pula senjata-senjata yang kita nak digunakan untuk menangkis serangan syaitan. Ini saya rasa boleh baca saja. Okey, masa dah pukul 10. Kita kena masuk topik yang seterusnya. So ini antara kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Nanti kita masuk modul keempat. So kaedah-kaedah rawatan ni pun kita dah sentuh pada modul yang pertama. So sikap perawat ketika merawat kita kena tegas. Sesungguhnya makhluk syaitan itu adalah makhluk yang sangat penakut berbanding seseorang kamu yang mengaku takut kepadanya. Oleh itu sekiranya ia mengusik kamu, janganlah kalian lekas kecut dan lari lintang pukang, kerana ia akan membuatkan mereka berjaya mengesuai kamu. Sebaiknya bengislah, bersikap tegas kepada mereka. Nescaya mereka akan cabut lintang pukang. Kat sini juga satu peringatan saya. Bila kita merawat, memang ada masa dan ketika kita dicabar dan diugut oleh jin yang mengganggu pesakit itulah. Jaga kamu, nanti aku kacau anak bini kamu. Sebab ni kita kena betul-betul berani dan tegas. Kita kena yakin dengan amalan-amalan seharian kita yang jin tadi tak mampu pun nak memudaratkan keluarga kita, insyaAllah. Okay. Ini juga boleh baca. So niat menentang kekufuran dan mengusir jin. So kita kena faham makhluk syaitan jin tadi tidak akan memberi khidmat kepada mana-mana tukang sihir, melainkan si tukang sihir itu terlebih dahulu melakukan kekufuran, baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Dan setiap kali mereka bertambah kufur dan derhaka kepada Allah, maka syaitan-syaitan tadi akan bertambah rapat dan taat setia kepada tuannya. So dekat sini juga mainan psikologi saya selalu dengan pesakit. Kalau yang terkena sihir-sihir berulang ni, kita kena faham, bagi pesakit tu faham bahawa jin yang menjadi khadam, menjadi khidmat kepada Tok Bomoh ni terhad. Tok Bomoh dia tak akan mampu nak kuasai begitu banyak jin, sebab setiap kali dia nak kuasai jin-jin ni, dia perlu melakukan kekufuran. Dia perlu membuat dosa yang betul-betul syirik, barulah jin dan syaitan tadi akan ikut dan taat dia. So kalau hari ni kita rawat ruqyah, kita buang ataupun kita bunuh dan sebagainya, jin tadi cedera dan sebagainya, maka Tok Bomoh tadi dia nak kena cari jin baru pula untuk menjadi khadam dia. Dia pun bila nak cari jin baru, dia nak kena jamu baru, dia nak kena buat kekufuran tu lebih lagi dan sebagainya, baru dia akan dapat jin. So lama kelamaan memang akan makan diri dia sendiri, sebab nak menjadi hamba kepada syaitan ni tadi. So sebab tu kita sebagai perawat, kita nak kena yakin, kita sabar. Kalau kata kita dah rawat, jin tu keluar, kemudian tukang sihir top up lagi, kita ruqyah lagi sampailah habis semua jin-jin yang menjadi khadam kepada tukang sihir tu. Okay. So selain daripada itu juga, kita kena tahulah kekuatan kita, kita kena tahu juga kemahiran kita. So maksudnya ini pesanan saya kepada pesakit, janganlah terlampau berdabik dada, mengatakan bila dah tamat pengajian ni aku boleh rawat semua kes, aku mampu dan sebagainya. So insyaAllah slow-slow kemahiran tu dia akan datang sedikit demi sedikit. Okay. Doa sebagai benteng diri, ini yang saya pesan, amalkan 3 khul daripada Abi Sa'id. Rasulullah SAW selalu berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dari kejahatan makhluk jin dan penyakit ain, sehingga turunnya surah-surah Al-Mu'awizat. Al-Mu'awizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, antara amalan yang kita kena sentiasa amalkan. Okay, insyaAllah ini untuk modul yang ketiga. Okay, kita akan masuk modul yang keempat. Ada soalan boleh type dulu soalan.
Kalau ada soalan boleh type soalan, insya-Allah saya akan cuba jawab dulu sebelum masuk ke modul yang keempat. Ada soalan boleh tanya soalan. Ada orang tak tempat sana ni? Senyap belaka ni. Dah lah tak nampak. Kan semua tidur je. So kalau tak ada soalan, insya-Allah saya akan masuk ke modul yang keempat. Cuma modul keempat ni juga adalah penerangan tentang ayat-ayat Al-Quran. So dan biasanya juga ini semasa daripada modul satu lagi kita dah memberi penerangan lah. Okay? Cara kita nak mendiagnose pesakit dan sebagainya. Okay, ini saya boleh skip. Dalil-dalil Al-Quran ini merupakan ayat-ayat syifa. Ayat syifa yang kita sentiasa selit-selitkan. Ni ayat syifa yang kita selitkan semasa sesi ruqyah. Okay. Satu dalil ni menjadi kewajipan ke atas kamu berubat dengan menggunakan madu dan juga Al-Quran. So sebab tu saya selalu berpesan kepada perawat, kenalah sentiasa ada madu ni. Madu ni antara amalan harian kita untuk mengelakkan daripada serangan-serangan jin tadilah. Okay. So sebaik-baik ubat itu berubatlah dengan Al-Quran. Khairud dawaq bil Quran, khairud dawaq Al-Quran. Okay. So sebaik-baik ubat itu adalah berubat dengan Al-Quran. So kat sini kita kena faham bahawa keseluruhan Al-Quran itu merupakan ubat, merupakan penawar. So kaedah-kaedah ni juga kita dah terangkan sebelum ni. Kaedah-kaedah asas menepuk, berdoa, menghembus. Okey, proses kita mendiagnose penyakit dan gangguan ini penting. Sebelum kita memulakan rawatan, biasanya saya akan mulakan dengan tazkirah ringkas dulu. Bagi pesakit tu faham dulu bahawa syaitan ni dia boleh ganggu kita. Dia akan masuk melalui tubuh badan kita, melalui pembuluh darah. Dia akan sentiasa mencampakkan sangkaan-sangkaan buruk kepada kita. So kita nak kena memperkemaskan dulu sedikit akidah si pesakit. Kemudian ini part yang kedua ni sangat-sangat penting. Sebelum kita memulakan sesi rawatan ruqyah, kita perlu berinteraksi dengan pesakit. Kita kena bersoal jawab dengan pesakit. Kalau macam saya dah menyediakan form secara online untuk kita nak tengok apa yang pesakit tu pernah alami. Mimpi-mimpi binatang, ada tak mimpi-mimpi binatang, mimpi ular kejar ke, ular belit ke, ular patuk ke. Kita kena tanya satu persatu. Benda ni kita tak perlu hafal. Tapi bila kita selalu merawat, selalu tengok tanda-tanda ni, kita akan secara automatik akan ingatlah. Kita akan ajukan soalan-soalan yang bersesuaian. Berkesan penyakit. Dia sakit sejak bila? Dia mimpi ni kerap tak mimpi ular ni? Kalau mimpi ular ni semakin kerap, maka dia pun semakin terganggu. Itu kita kena faham macam itulah. Okay. Dalil daripada sunnah sabda Rasulullah SAW, mimpi yang baik itu daripada Allah dan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Maka ketika salah seorang daripada kamu bermimpi buruk, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mintalah perlindungan daripada Allah. Maka mimpinya tidak akan mengkhawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Ini antara yang. Okay. Kemudian ketika kita memulakan sesi rawatan ruqyah, bila kita dah start membaca ayat-ayat ruqyah, kita kena tengok keadaan pesakit tadi. Yang pertama sekali kita kena tengok bahagian mata dia. Bila kita tengok mata pesakit tu, tiba-tiba dia tengok dia meleleh air mata, menangis ke, mata terpejam, ataupun dia terbuka mata, terbeliak biji mata, ataupun dia memandang dengan pandangan-pandangan tajam, ataupun ada juga kes-kes dia terus tutup mata dia. Itu kita tahulah. Pesakit sudah mula ada reaksi-reaksi kerasukan. Selain daripada tengok mata, kita juga boleh tengok bahagian tubuh badan dia lain. Sebagai perawat, bila buat rawatan, kita kena alert dengan setiap perubahan-perubahan yang berlaku kepada pesakit.
So ada bahagian tubuh yang terketar-ketar, mungkin bahagian jari dia shaking ke, dia bahagian kaki dia bergerak-gerak, bergegar dan sebagainya. Okey. Kemudian dia akan masuk peringkat-peringkat yang mungkin lebih keras lagi, tubuh dah mula menggelepar, mengejang, seperti orang kena sawan. Ada juga pesakit yang bila kita baca dia terus tumbang ke belakang, pengsan. Okey. Semakin advance, pesakit mula berubah suara, suara merengus, macam bunyi harimau, mengaum dan sebagainya, menjerit-jerit, terpekik, menangis, mengilai-ngilai. So ada banyak kes yang saya jumpa, kes pesakit tu dia mengilai, betul-betul mengilai, macam cerita hantu Pontianak tu dia mengilai. So ada juga pesakit dah mula berdialog, berkata-kata sesuatu, mencarut, memaki hamun, ataupun kadang-kadang daripada mulut ni dia mula bercerita lah. Ada dia nak buat orang ni nak bagi mati, aku nak buat dia bagi jadi sakit, aku benci kat dia dan sebagainya. Yang lebih teruk sekali, peringkat yang lebih advance, pesakit mula kerasukan penuh di mana dia start bersilat. Ada pesakit yang start buka tomoy, ada pesakit buka bunga, ada yang dia jadi, pernah saya jumpa jadi macam gorila berjalan pusing pusat rawatan, ada yang macam harimau start cakar-cakar tika dan sebagainya. Okey, sebab tu bila kita nak buat rawatan ni, saya sangat-sangat menasihatkan supaya ada ruang yang besar dan luas, supaya kalau andai kata pesakit tu bersilat dan sebagainya tu tak terkenalah meja-meja, kerusi, pasu bunga dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah ruqyah umum, ayat-ayat ruqyah. 20 ayat ni bagi saya dia masih lagi antara sebagai asas dalam kita membuat rawatan lah. Okey. So dalam slide ni saya dah tanda dah. Saya dah tanda dah yang saya cloud dengan kotak ni. Pada ayat ni Al-Fatihah merupakan ayat pembuka. Pada ayat yang saya tandakan kotak ni antara ayat yang kita nak menjatuhkan niat, menguatkan niat dan boleh diulang 2 kali, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. So bila kita membaca surah Al-Fatihah, pada ayat ni kita boleh ulang 3 kali. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, mana-mana sesi rawatan pun mesti kita mulakan dengan ayat pembuka, okey? Sebagai dia punya mukadimah dia. So, saya dah memang ada tanda dah. Ada beberapa ayat yang saya dah memang buat kotak-kotak merah tu, itu adalah ayat untuk kita ulang 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali. Tak ada masalah. So ayat ni juga kita nombor 2 surah Al-Baqarah 1 hingga 5 ini pengiktirafan tentang kewujudan makhluk halus, ayat yang menerangkan tentang keimanan. Tentang ayat-ayat ni juga tuan-tuan peserta kena baca dia punya tafsir ayat. Paling kurang sebulan sekali ke, selain daripada membaca ayat Al-Quran, ayat ruqyah tu sendiri, baca dia punya tafsir ayat untuk kita faham ayat ni diturunkan untuk apa. Kalau kita baca balik terjemahan dia, kita akan tahu ayat 102 Al-Baqarah ni merupakan satu dalil tentang wujudnya sihir, dan kita juga situ juga memberi penerangan tentang sihir mampu memberi kesan kepada manusia dengan izin Allah. Cuma untuk malam ni kita tak bacalah satu persatu. Semasa kelas kita baca tafsir ayat ni satu persatu setiap orang. Okey. Surah Al-Baqarah wa ila hukum ni yang perlu kita boleh ulang. Surah Al-Baqarah ayat kebesaran, ayat menceritakan tentang kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah dan tentang penciptaan air. Okey, dalil tentang penciptaan air. So surah Al-Baqarah tentang nombor 5 ni surah Ayatul Kursi, tentang ayat kebesaran, tentang kekuasaan Allah, merupakan ayat-ayat untuk menghapuskan sihir, ayat-ayat untuk mengazab. So pada ayat yang saya cloud ni, saya dah letakkan petak ni, ayat yang biasanya diulang-ulang, di repeat
wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey. So ayat ni pada saya kotak ni surah Amanah Rasul tentang keimanan dan rukun Islam. Ini merupakan salah satu ayat dakwah. Kalau tuan-tuan baca balik tafsir dia akan nampak tafsir itu menceritakan tentang sekiranya kami terlupa atau tersalah, mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Okay. Kita tak perlu nak menghafal tafsir dia. Tapi sekali-sekala kita baca untuk peringatan kita lah. Surah Ali Imran ni seruan kepada Islam. Okay. Ayat Innad dina indallahil Islam. So ayat ni biasanya saya ulang-ulang. Jika kes tu kita nampak memang kerasukan tu jin kafir, Tok Cha Siam dan sebagainya tu, ayat ini sesuai dibaca berulang kali. Sebab kita nak berdakwah kepada jin ataupun Tok Bomoh, Tok Cha tu supaya dia beriman kepada Islam. So kita kena bagi tahu kat dia, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang benar. Okay. So ayat tu kita ulang. Surah Al-Araf, ayat amaran tentang kekuasaan Allah. Sini ayat yang kita ulang-ulang, boleh ulang-ulang. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Okey, ini adalah antara ayat favorite, ayat pembatas sihir. Ada 4 ayat yang saya boleh kategorikan sebagai pembatas sihir. Surah Al-Araf ayat 117 hingga 122. Ayat wa ulqiyas saharatus sajid ini kita ulang-ulang. Ini merupakan salah satu kisah pengajaran Nabi Musa dan juga taubatnya ahli sihir, ahli sihir Fir'aun. Okey, sujudnya ahli sihir Fir'aun. Surah Yunus ayat 81-82 juga ayat pembatas sihir, kisah pengajaran Nabi Musa memusnahkan usaha jahat si ahli sihir. So kat sini ayat yang kita ulang-ulang, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Surah Toha ayat 69 juga ayat pembatas sihir, okay? Menekankan bahawa tentang segala tipu daya tukang sihir itu tidak akan berjaya. Satu lagi ayat pembatas sihir yang saya selalu amalkan ni adalah ayat nafas siptum ni. Untuk ayat biasanya kalau Darul Syifa dia panggil sebagai ayat pemusnah, ayat pemecah. So insya-Allah juga jika kalau kita rawat pesakit kerasukan dan dia bagi tahu ada buhur-buhur sihir, ada patung-patung yang dia puja, cucuk jarum ataupun ada barang-barang sihir yang tertanam, kita boleh niatkan untuk memecahkan barang-barang tersebut secara gaib dengan sambil kita baca ni lah. So cakap kat dia, aku baca ayat ni dengan niat untuk menghancurkan, untuk bakar patung-patung sihir, untuk bakar hancurkan segala buhur-buhur sihir. Kemudian kita baca dan kita tiup ke arah pesakit dengan niat untuk menghancurkan, memusnahkan segala buhur-buhur sihir yang ada pada pesakit lah. Okay. Surah As-Saffat ayat 1 hingga 10, ini juga ayat merupakan ayat pelemah, tentang dalil tentang alam langit dipelihara daripada segala gangguan syaitan. Kalau mengikut apa yang Ustaz Sarhan ajarkan pada ayat yang saya kelak tu, wahifzan min kulli syaitanin marid, kalau ada gangguan jin saka, banyakkan berwirid dengan ayat tersebut, wa hifzan min kulli syaitanin marid, untuk memutuskan masalah gangguan jin saka. Surah Al-Ahqaf ayat pelemah. Ini merupakan seruan dakwah. Seruan dakwah merupakan kisah teladan seruan dakwah kepada golongan jin. Surah Ar-Rahman, ini juga ayat pelemah, ayat pembatal dan pelemah. Tentang ancaman serta azab terhadap perbuatan derhaka. Azab ni sebagai ancaman kepada jin yang kufur. Ayat ni biasanya juga antara reaksi yang selalu bila saya baca ayat ni kepada pesakit, jin yang kerasukan tu dia akan rasa kepanasan. Sebab dia takut akan azab Allah, dia akan rasa kepanasan, panas. So kita boleh ulang-ulang lah ayat ni kalau dia tak tahan dan sebagainya.
Surah Al-Hasru, ayat Al-Hasru ni, surah Al-Hasru ayat 124, ini juga antara ayat pembatal peringatan tentang kehebatan Al-Quran dan keberkatan Asma Allah Al-Husna. So ayat ni memang antara ayat-ayat yang wajib untuk saya bacakan semasa sesi rawatan Lau Anzalna ni. Okay? Surah Al-Jin ayat 1 hingga 9 merupakan ayat pemusnah, juga merupakan ayat tentang kisah teladan Islamnya jin di tangan Al-Quran. So antara ayat-ayat yang saya sentiasa ulang selalunya pada ayat yang ke-6, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Okay. Kemudian kita masuk Al-Mu'awizat 3 kul. Kemudian kita sambung kepada ayat-ayat syifa, ayat-ayat syifa sebagai penawar dan juga penyembuh. So ada 6 ayat, okey, 6 tempat. So kita ni dalam buku, dalam handout saya pun dah memang ada dah. Surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Okey, surah Yunus 57. Ya ayuhan nasu qad ja'ankum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surah At-Taubah ayat 14. Wa yasfi sudur qaumin mu'minin. Ada yang pendek saja saya ambil biasanya daripada sini. Sini juga saya ambil pendek juga. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Yahruju min butuniha. Start daripada sini. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fayasfin. Surah Al-Fusilat. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Okey, kita boleh tak nak baca semua pun boleh, nak ambil pendek saja pun boleh. Okey, ini pula kaedah untuk pagar rumah. Kaedah ni dah banyak kali saya terangkan. Boleh ikut saja panduan-panduan saya ni. Kita sediakan air untuk dijampi 1 botol. Garam kasar 3 kilo. 3 kilo ni bergantung kepada ukuran rumah. Kalau rumah teres yang ada depan dan belakang saja, 1 atau 2 kilo pun dah mencukupi. Tapi kalau rumah yang boleh kita pusing keliling, mungkin 3 kilo tak cukup. Kalau rumah yang betul-betul besar, rumah besar, resort dan sebagainya tu mungkin lebih banyak lagi lah. Lada hitam ni pun anggaran sahaja. Okay, lebih kurang sahaja 100 gram. 100 gram berkadaran dengan 3 kilo garam kasar ni lah. Okay, besen untuk kita campurkan garam-garam dan lada hitam tadi. Bekas untuk kita sembur air jampi. Okay. Garam dan lada hitam kita campurkan di daun dan digaulkan di dalam besen. Air dan sedikit garam kita masukkan ke dalam bekas spray. Kemudian semua bahan-bahan ni tadi kita bacakan ayat-ayat ruqyah, doa perlindungan dan zikir-zikir. Kalau kita memang terus buat rawatan di rumah pesakit, sambil kita merawat pesakit ni lah, barang-barang ni tersedia di depan. Dia terus ruqyah sekali lah. Okay. Spray kita akan gunakan untuk pagar di dalam rumah. Garam pula kita yang bercampur dengan lada hitam tu kita gunakan untuk di luar rumah, ditabur di sekeliling rumah. So biasanya kalau saya pergi rumah, saya akan buat 2 layer lah lebih kurang. Spray di bahagian dalam rumah, garam bercampur lada hitam di luar rumah. So macam ni. So spray, boleh nampak mouse saya, spray kita akan start spray ikut anak panah ni masuk dalam bilik. Kita bacakan sebelum kita start, kita bacakan tadi. Okay, sebelum kita start pagar ni juga, biasanya saya akan memberi peringatan kepada makhluk jin yang ada dalam rumah. Saya akan menyerulah, wahai makhluk jin, kalau kamu ada dalam rumah ni, aku nak kamu keluar. Sebab sekejap lagi aku nak pagar rumah ni. Aku tak nak kamu terperangkap. Ataupun lebih mudah, kita teruskan saja membaca perjanjian Nabi Sulaiman. Unashidukum bil ahdil lazi akhazahu alaikum Sulaiman antahruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah antahruju wa la tungzu ahada wa tarhalu min baitina. Okey, aku memperingatkan kamu wahai golongan jin, perjanjian kamu dengan raja kamu iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berpindah dan keluar daripada rumah dan juga tubuh badan manusia. Aku juga memperingatkan kamu wahai golongan jin, perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kamu keluar daripada rumah termasuklah tubuh badan manusia. Kemudian
kita azan. Azan, kemudian barulah kita baca, tadi peringatan, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Yasin 1 hingga 9, 3 kul sambil menghadap ke arah kiblat. Bacaan dijaharkan, dikuatkan bacaan. Kemudian kita azan dengan niat untuk mengusir gangguan jin yang dalam rumah. Bila dah siap azan, barulah kita start spray. Kalau ikut anak panah dalam slide ni, ada nombor 1, 2, 3 ni. Kita start spray di sebelah kanan. Ikut lawan, ikut pusingan Kaabah, putaran lawan jam. Sambil kita spray ikut anak panah ni, sambil kita membaca ayat kursi. Baca ayat kursi, habis sambung lagi ayat kursi, habis sambung lagi, sambil spray. Ikut je dinding-dinding ni, masuk dalam bilik, pergi ke belakang, ke dapur. Dalam bilik air tak perlu spray. Okay? Saya spray ni biasanya saya akan spray atas bawah lah. Bucu-bucu bawah meja, dekat ada dia punya sofa-sofa dia ada bunga ke langsir ke, saya spray atas ke bawah ke. Dan biasanya bila saya buat spray, saya tak nak spray tu terlampau kembang. Saya buat spray tu bagi tajam sikit supaya saya boleh spray jauh-jauh sikit lah. Okay. Ikut sahaja bangunan dalam rumah, tangan kanan tu ikut putaran lawan jam tu sehingga kita bertemu balik di tempat yang kita mula-mula kita start tadi tu lah. Okay. Ini antara kaedah pagar rumah. Kemudian untuk ini kita pakai spray. Okay, garam dan lada hitam saya sangat-sangat jarang tabur dalam rumah sebab nanti kesan garam dan lada hitam tu dia melekit, ganggu, kesian ke tuan rumah, nak kena bersihkan, nak kena lap, nak cuci, payah. So garam dan lada hitam saya akan tabur di luar rumah. Kalau rumah teres yang macam ni duduk di tengah-tengah, kita cuma boleh tabur garam di bahagian hadapan dan juga di bahagian dapur belakang sahaja. Kalau rumah kampung yang kita boleh pusing keliling, maka kita pusinglah keliling tabur garam di sekeliling rumah dia. InsyaAllah. Kalau macam ni, ada rumah, di depan rumah tu ada pokok, biasanya dia akan ada ruangan yang kecil bahagian yang ada tanah sedikit. Macam rumah saya ada sejemput saja tanah, sekangkang kera tu. So, garam tadi kita tabur lebih sikit di bahagian-bahagian depan rumah yang ada sedikit tanah sebab takut kawasan tu lah yang dia tanam benda apa-apa ke. Dan biasanya juga kalau ada pokok besar depan rumah macam ni, saya akan ambil garam tadi, saya akan baling ke atas pokok tu 2-3 kali baling. Sebab biasanya juga pokok-pokok ni menjadi tempat-tempat tumpangan kalau ada sihir-sihir yang dihantar dan sebagainya. Dan kalau saya mampu juga, saya juga kadang-kadang saya akan baling garam tadi ke atas bumbung rumah. Setakat yang termampulah. Tak mungkin kita boleh baling garam keseluruhan bumbung rumah dia tu. Yang belah depan, belah belakang, yang mana kita boleh baling, kita baling. Okay. So amalan pendinding ni saya rasa kita dah cukup. Saya dah banyak ajarkan cara untuk amalan bintik-bintik diri. Okay, Alhamdulillah secara ekspres kita tamat untuk modul 3 dan modul 4. Saya buka kepada sesi soalan jawab. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya soalan, insya-Allah. Orang tak ni? So ada soalan nak tanya, boleh tanya. Nak cakap secara direct pun boleh. Kalau ada soalan secara direct, open mic, open video pun boleh, open mic pun boleh. Boleh bertanya, saya akan cuba bantu dan jawab. Okay, maaf coach, jika kita tak boleh nampak jin, bagaimana kita nak boleh lihat, bagaimana kita boleh melihat kelibat jin? Kelibat tu dia bukan, dia kita kena faham, dakwaan orang nampak ni, dia biasanya dia boleh nampak dengan kerap. Hari ni dia boleh tengok, esok dia boleh tengok, lusa dia boleh tengok, dan biasanya kebolehan boleh nampak ni, dia macam boleh dibuat-buat sentiasa nampak. Kalau kita nampak kelibat, itu jin tu yang memunculkan diri dia kepada kita, dia sekali je. Lepas tu kita tengok balik, dah tak ada dah jin tu. Itu kelibat. Ataupun kita nampak sekilas-sekilas bayangan hitam, bayangan putih. Itu dia jin tu sendiri
syaitan tu sendiri cuba untuk tonjolkan diri dia, kita cuma nampak sekali je. Biasanya dia macam tu je. Yang kita mempertikaikan kebanyakan daripada pesakit, dia mendakwa boleh melihat. Okey, aku scan kamu. Okey, kebetulan abang suami buka kamera. So aku scan abang suami, okey, aku nampak ada seekor bertenggek dekat bahu kiri, 2 ekor bertenggek dekat bahu kanan. So nak rawat ni sebab ada 3 ekor ni. 3 ekor, kalau nak rawat susah sikit. Okey, kalau seekor saya charge 200 untuk buang. Kebolehannya macam tu yang kita bimbang. Okey, kita scan tapak tangan. Okey, saya rasa dekat Abang Bakri ni ada ni dekat saya rasa ada getaran-getaran. Nampak macam ada benda bayang hitam di belakang Abang Bakri. Itu yang kita bimbang, dakwaan-dakwaan boleh melihat. Kalau macam kita memang kebetulan pergi ke hutan, ke camping, pergi ke laut, tiba-tiba kita nampak sekilas saja. Itu bukanlah kebolehan boleh nampak. Itu dia nak tonjolkan diri dia. Dan kebolehan sekilas-sekilas ni dia bukanlah benda yang boleh nampak selalu. Cuma kalaulah pesakit tu kerap nampak kelibat-kelibat, memang bermaksud pesakit tu ada gangguan jin lah. So kebanyakan kes yang saya jumpa, orang yang boleh nampak jin selalu ni, dia memang sakit. Dia memang sakit. So kita kena rawat. Baru ni saya pergi ke asrama anak saya, ada seorang kawan anak saya, dia kerasukan di asrama. Pihak warden panggil saya untuk bantu. So anak saya cakap memang dia selalu cakap dekat sini ada, dekat sana ada, dia memang selalu boleh nampak. So tak pelik lah. Lepas tu bila saya ruqyah dia dan saya tanya background family dia dan semuanya, memang mak dan ayah dia juga ada simptom-simptom gangguan. Cuma mungkin mak dan ayah dia tak pernah kerasukan. Jadi mereka taklah rasa dia orang tu sakit. Tapi sebenarnya dia orang tu dah lama sakit. Mak dan ayah dia terlebih dahulu sakit. Dan sakit tu dah mula turun. Dah mula turun ke anak dia. So kalaulah orang yang kata dia selalu yang dia nampak, kalau pesakit dia nampak, kita kena faham macam ni, hanya mata jin boleh nampak jin lain. So kalau pesakit tu dia nampak kelibat-kelibat, so ada 2 jin kat situ. Jin di mata pesakit yang memberikan dia kebolehan untuk nampak jin lain, dan juga jin yang dia tengok tu itu jin lain lah di tempat tu. So kat situlah yang kita bimbang. Kalau perawat tu, saya perawat, saya nampak pada Abang Suhaimi ada yang mengikut Abang Suhaimi di belakang. So dia ada 2 keadaan. Saya sendiri dah tak betul. Saya sendiri dah sakit, ataupun saya sendiri dah bersahabat, berdamping, minta bantuan jin, dan jin ni di mata saya ni boleh nampak pula jin yang ada pada Abang Suhaimi. So dia ada 2 lah. So kesimpulan dia, dua-dua kena berubat. Abang Suhaimi sebab dia nampak ada jin, mungkin sakit, dan saya yang boleh nampak jin juga adalah sakit juga. Tapi kebanyakan daripada kita perawat ni dia kata saya ni buka mata batin dan sebagainya. So kalau dia mendakwa buka mata batin, ilmu Allah ni luas dan sebagainya tu, kita berpegang tadi kebalik. Dalil yang kita bagi tahu tadi, sesungguhnya manusia, syaitan dapat melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Ayat Al-Quran dah bagi tahu dah, kita tak boleh melihat jin. Hanya jin saja boleh nampak kita. So maksudnya kalaulah perawat tu dia nak mendakwa dia melihat jin, maka dia dah tak selari bertentangan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Cuma orang kita ni dia akan berhujah umum ni lah. Ilmu Allah ni luas, kamu jangan nak memperlekehkan ilmu Allah dan sebagainya. So terpulanglah. Kita bukan nak memperlekehkan ilmu Allah. Kita nak menjelaskan tauhid yang sebenar. Okay, ada soalan lain? Boleh faham Hanafi ya? Okay, ada soalan? Okay, ada orang yang pakai susuk atau sesuatu untuk melihat cantik. Dengan ruqyah bolehkah dikesan? Atau jarum-jarum yang keluar dengan sendirinya? Secara peribadi saya tak ada pengalaman yang betul-betul orang yang pakai susuk secara jin. Cuma setakat ni yang saya selalu jumpa orang memakai saka cantik. Bila saya ruqyah dia kerasukan tu, biasanya orang yang cantik-cantik ni dia akan macam dia pegang-pegang muka dia, macam tengah-tengah sapu budak. Tengah ruqyah tu dia duk asyik belik-belik muka dia, belik rambut dia, belai rambut dia. Itu kita tahu dia jin saka, jin yang jenis
menjaga penampilan. Setakat ni secara peribadi saya tak pernah lagi dapat kes-kes susuk. So kes-kes susuk ni pun dia ada, kalau ikut apa yang saya belajar, ada yang betul-betul memasukkan secara fizikal jarum susuk emas. Memang betul, ada dia orang betul-betul cucuk jarum. Macam kita belajar akupuntur, siapa yang belajar akupuntur, dia masukkan jarum akupuntur tu ke dalam muka dan sebagainya, dan dia tinggalkan di situ. Macam jarum akupuntur tu bila kita cucuk, dia panjang terjulur keluar. So yang susuk ni dia masukkan jarum tu terus rapat ke kulit, tak nampak. Itu dia masukkan secara fizikal. So kalau secara fizikal tu tanpa gangguan, tanpa jin lah. Biasanya kalau tanpa jin ni dia tak ada pantang larang. Tanpa jin ni bila dia masuk tu dia macam akupuntur, dia masukkan jarum tadi tu untuk bagi terik. Macam kita nak tarik bagi jadi tegang, okay. Dia pasak sini supaya kulit tu menjadi tegang dan sebagainya. Cuma memang ada ilmu orang memasukkan secara fizikal susuk emas. Susuk emas dia masukkan dalam dia punya kulit itu supaya kulit dia jadi tegang dan sebagainya. Kalau secara nak buat itu kena buang fizikal lah, kena ada betul-betul kemahiran untuk picit keluarkan jarum tu. Tapi kalau yang melibatkan gangguan yang melibatkan susuk yang bersama jin ni, biasanya kita rukiahkan dengan niat hancur. InsyaAllah kalau jin tu hancur, dia akan hancur sekali dengan susuk-susuk tu sekali lah. Itu kalau pendapat saya lah. Cuma secara personal, saya tak pernah rawat yang orang yang mengaku betul-betul ada susuk pakai susuk. Okay, soalan yang seterusnya, macam mana kita nak hapuskan atau lupuskan ikatan yang selalu mengambil ayat tertentu? Contoh ayat bangkit. Sebenarnya biasanya kalau ayat-ayat bangkit ni ayat orang yang silat ke Abang Makri? Ayat silat ke? Boleh Abang Bakri detailkan sikit? Biasanya kalau orang yang Tok Bomo, ayat bangkit, ayat seru ni biasanya kita baca tu dengan niat untuk hancurkan balik. Itu sahaja. Niat kita dia. Kita baca ayat pembatas sihir. Ya Allah, aku membaca ayat pembatas ini, mudah-mudahan amalan-amalan Tok Bomo tu akan hancur. Amalan-amalan Tok Bomo tu akan musnah. Kita baca dengan niat. Cuma bila kita baca dengan niat ni, dia adalah kekuatan doa. Kita kena faham tu. Kekuatan doa. Ada masa mungkin doa kita dimakbulkan, diangkat oleh Allah SWT. Terus dapat dia punya kesan dia. Ada masa dan ketika bila kita berdoa, Allah tak angkat doa kita, tak sembuh lagi. Itu yang menjadi ukuran dia. So selalu macam saya cakap, macam kita cakap, ayat pembatas sihir tu 3 tu sebagai ayat pembatas sihir untuk membatalkan sihir. Tapi bukan semua orang baca sihir tu akan terus terbatal sebab dia adalah doa. Ada masa jika Allah izinkan kita baca sekali pun Allah terus membatalkan sihir tersebut. Tapi kalau kita baca banyak kali sihir tu tak terbatal, bermaksud Allah masih lagi belum memakbulkan doa kita. So yang menjadi soalan, kenapa doa kita masih tidak makbul lagi? Itu yang kita kena tengok balik. Kita punya kisah-kisah lama, takut kita ada buat dosa-dosa. Dosa-dosa yang lama ni yang menyebabkan doa kita ni terbantut, terhalang daripada untuk dimakbulkan oleh Allah. So macam mana yang kita nak hancurkan? Kita baca. So sebab tu yang kadang-kadang kita minta amalan tu secara berterusan. Mungkin doa kita pada minggu yang pertama masih belum dimakbulkan lagi. So tak hancurlah sihir tu, tapi bila kita istiqamah dengan amalan selama 2 bulan, 3 bulan, barulah kita akan nampak kesannya tu. Mungkin pada bulan yang ketiga tu Allah makbulkan doa kita. Sebab tu yang kadang-kadang kita kena pesan, kita kena jaga amalan seharian. Takut Allah nak izinkan, Allah nak bagi keizinan dan makbulkan doa kita tu pada hari yang ke-60. Tapi pada hari yang ke-58 kita baca, kita dah rasa give up. Allah tak makbulkan doa aku. Aku rasa sia-sia aku jaga semua-semua ni. Aku dah give up dan putus asa. Sedangkan Allah dah ada perancangan dia sendiri, aturan dia sendiri. InsyaAllah daripada Allah mungkin pada sesi yang kita baca ke-60 tu nak dimakbulkan.
Dan biasanya Allah ini maha melihat dan maha mendengar. Kalau kita minta hari-hari, kita akan dapat. Dia, guru saya memberi analogi macam ni lah. Katakanlah, uh, Abang Bakri nak pinjam duit dengan saya. Okay, Abang Bakri nak pinjam duit dengan saya. Nak pinjam RM10, mungkin saya terus bagi je. Tapi Abang Bakri nak pinjam dengan saya RM10,000. Okay, nak pinjam RM10,000. Mungkin kali pertama Abang Bakri datang jumpa saya, nak pinjam RM10,000, saya memang tak layan lah. Saya nak bagi kenapa kat Abang Bakri RM10,000. Tapi Abang Bakri ni tak putus asa. Hari ni datang minta tolong Ustaz, saya nak pakai RM10,000, saya memang betul-betul terdesak. Esok Abang Bakri minta lagi bagi RM10,000, saya betul-betul nak pakai, nak pinjam. Minggu depan minta lagi, hari-hari Abang Bakri minta. Mungkin sampai satu masa hati saya terbuka. Abang Bakri ni betul bersungguh-sungguh nak pinjam duit. Tak apalah, aku bagi RM10,000. Aku bagi RM10,000 tu. So macam itulah juga dengan kita dengan Allah. Kita kena bersangka baik dengan Allah. So mungkin Allah tak makbulkan doa kita lagi. So kita teruskan lagi berdoa, kita teruskan lagi beramal, kita teruskan lagi jaga amalan. Mungkin sampai satu masa hari yang ke-100, mungkin selepas 2 tahun, baru Allah SWT nak makbulkan apa yang kita telah usahakan tu. Kadang-kadang Allah memang uji kita. Doa kita tu lambat untuk dimakbulkan, lambat untuk diangkat. Itu yang kadang-kadang menjadi sedikit cabaran lah. Saya sini lalui benda-benda macam tu. Okay? Saya rawat orang sembuh, tapi saya rawat keluarga saya tak sembuh. So macam mana saya nak bantu orang? Saya rawat orang lain, kes saka saya selesai belaka. Tapi bila saya nak rawat ahli keluarga sendiri, mak mentua saya, wife saya, tak sembuh benda tu. Dia menjadi ujian dan cabaran lah. Okay, insyaAllah. Ada soalan lain? Ada soalan-soalan lain? Kalau ada soalan, saya akan cuba bantu dan jawab soalan. Jika tak ada soalan, kita nak tutup kelas lah. Okay, insyaAllah. Sekarang 10.41. Saya bagi masa 5 minit lagi untuk sesi soal jawab kalau ada soalan, insyaAllah. Modul 1 dan modul 2 untuk yang ulangan secara ekspres tu saya dah upload dia punya video dia di dalam YouTube. Okay, untuk modul 3 dan modul 4 ni juga insyaAllah nanti saya akan upload juga ke channel YouTube saya untuk sebagai ulang kaji secara ekspres lah. Okay, insyaAllah. Ada soalan lain? Ada soalan? Azizah tak ada soalan. Hanafi, Khairul Azmi, Abang Khairul tak ada soalan. Ustaz Aziz tak ada soalan. Akak Naini tak ada soalan. Okay, kalau semua tak ada soalan, insyaAllah kita akan tamatkan kelas sampai setakat ni saja. InsyaAllah kita akan berjumpa. Jumlah limau untuk rawatan mandi berapa biji kus. Apa yang saya selalu buat, panduan saya selalu gunakan 14 biji limau. 7 biji untuk minum, 7 biji untuk mandi. Ini terpulang, tak ada masalah. Kalau nak buat limau tu, nak buat mandi tu selama 7 hari boleh, nak buat selama 11 hari boleh, nak buat mandi limau dan minum limau selama 21 hari boleh, 40 hari boleh. Cuma tak sesuai lah kita nak beli limau sampai 40 biji. Nanti lama-lama limau tu buruk. So maksudnya kalau dia nak buat mandi berterusan limau selama 40 hari, 7 biji dia amalkan dulu seminggu. Kemudian bila dah habis 7 biji, 7 hari, dia tambah lagi limau 7 biji lagi untuk seminggu yang seterusnya lagi. Dia tak ada jumlah yang tetap. Kalau ada pesakit tu dia kata, Ustaz, lepas saya mandi limau ni saya rasa tubuh badan saya lebih segar. So kalau dia rasa segar, mungkin selepas 7 hari pun dia lanjutkan lagi mandi limau tu sampai bila-bila pun tak jadi masalah. Cuma janganlah kita nak jampi limau tu banyak sangat sampai 40 biji. Nanti tak sempat hari yang ke-40 limau tu dah buruk dan busuk. So biasanya setakat 7 biji tu insyaAllah limau masih lagi dalam keadaan okey selama 7 hari. So kalau selepas 7 hari tu dia nak teruskan mandi limau, kita beli limau lain lah, tambah limau lain dan kita rukiahkan limau lain. Okay, Masya Allah, tabarakallah, kita sama-sama doakan supaya
ayah kepada Ustaz Aziz berada di Hospital UIA akibat batu karang dan juga jantung. Semoga beri kesembuhan. So mudah-mudahan Ustaz Aziz juga keep on baca-baca ayat ruqyah kepada ayah, insya-Allah. Mudah-mudahan doa daripada seorang anak yang soleh tu terangkat, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah sampai di sini saja kelas untuk malam ni. InsyaAllah kita akan masuk ke kelas yang terakhir minggu depan pada 16 hari bulan, insyaAllah 16 hari bulan. Kita akan sesi penutup lah, sesi penutup dan juga pengijazahan sijil sanad penuh. Okey, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, insyaAllah, alhamdulillah, terima kasih semua. Sehingga kita lagi